ni bukan susah sangat. Islam tak susah. Yang kita heran pasal apa Islam yang tidak susah ni orang Islam nak tinggal. Pasal apa? Kita bercakap tentang soal nak implement undang-undang murtad. Tuan baca dalam surah Abang, ada pro, ada kontra. Hak pro kata memang undang-undang ni wajib dilaksanakan, Allah suruh. Hak kontra kata apa? Kalau dilaksanakan merosakkan imej Islam. Rosak mai ikut mana? Kalau Islam suruh, kalau agama suruh, kalau Allah suruh buat lagu tu, kita kata kalau buat rosak, rosak kok mana? Kalau Tuhan suruh tentu elok. Nampak? Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Walhal Islam tidak susah. Tidak ada sebab kenapa orang Islam berasa fed up dengan Islam, nak tinggal Islam. Tidak ada sebab. Kerana Islam ni tidak menyusahkan. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Maksud dia Allah berfirman, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Tuhan tak suruh kita buat teruk-teruk apa. Tuhan suruh satu aja, kita sembah dia mesti ikhlas. Satu. Hunafa, dan kita disuruh supaya dalam beragama lurus hati. Lurus hati maksudnya kita dengan agama ni tak ada langsung buruk sangka, tak ada langsung. Hati kita ni hunafa, sentiasa lurus dengan Tuhan. Makna kata semua ayat 6,000 ayat lebih yang ada dalam Quran tu kita baik sangka belakang. Kita baca ayat tentang apa pun kita baca, kita ingat Allah suruh benda ni. Kalau Allah suruh tentu baik. Kita lurus hati dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus salah, Allah suruh kita sembahyang. Wa yu'tuz zakah, Allah suruh kita buat keluar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, Tuhan kata itulah agama yang lurus dan benar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita perbetul mana-mana yang silap. Kita perbetul mana-mana yang silap. Kita bukan hidup nak tongkat langit. Satu hari kita mati, kita jumpa segala janji Allah Subhanahu wa taala, kita nanti jumpa. Silap kita menyesal tak ada guna. Dan mudah-mudahan mana-mana yang dah tersilap kita perbetul. Mudah-mudahan dengan perbetul itu Allah terima kita untuk duduk di dalam limpah rahmat dan belas kasihan dia, insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu bagi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 10. Bahrul Mazi jilid 10. Tajuk baru muka surat 194. Muka surat 194. Tajuk baru bab ma jaa fi man syahara silah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan mereka yang mencabut dan mengeluarkan senjata. Malam ni kita nak tengok satu tajuk, iaitu cerita tentang kita bawa keluar senjata tunjuk ke orang. Syahar silah maksudnya ialah kita buat keluar senjata, menghunuskan senjata. Itu dalam bahasa Melayunya lagu tu. Cabut tunjuk lagu tu. Sama ada tunjuk dalam bentuk nak ajak orang bergaduh dengan kita, ataupun cabut tunjuk melawak bergurau. Ceritanya ialah cabut senjata tunjuk ke orang, belah tajam tu tunjuk ke orang. Apa hukum agama tentang benda ni? Ketahuilah saudaraku, bermula mengeluarkan senjata itu, iaitu seperti dua orang yang berkelahi. Maka mengeluar seorang akan senjatanya kerana nak membunuh. Ataupun dua orang yang bergurau. Maka seorang daripadanya mengeluarkan senjata kerana mengugut dan menakut-nakutkan kawan dia. Tak kira. Sama ada buat keluar kerana ajak gaduh. Hang mai. Kalau hang berani rapat mai, pisau duk tunjuk dulu tu. Ataupun melawak dengan kawan. Melawak dengan kawan, buat keluar pisau duk tunjuk belah tajam ke dia ni. Maka ia itu tegah belaka. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Maknanya tak boleh belaka. Itu sebab tuan-tuan, kita bila orang minta parang duduk dalam tangan kita. Kita ambil parang tu bagi belah hulu. Jangan bagi belah tajam. Bagi belah hulu.
Pasal apa? Bagi belah tajam ni benda nak jadi. Bukan kita nak rodok perut dia dengan parang tu. Kita buat lagu tu tak macam mana ke dia main lembut lutut, pergi perut dia. Dia jadi kes bunuh. Bunuh tu dia panggil apa? Bunuh tak sengaja. Salah juga. Maka Islam mengingatkan kita, jangan cari pasal dengan benda-benda tajam ni. Jangan cari pasal. Hadisnya an Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man hamala alaina as-silah falaysa minna." Itu dia. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, barang siapa menanggung ia atas kami akan senjata, maka tiada ia daripada golongan kami. Yakni bukan ia daripada mereka yang dapat petunjuk dengan petunjukkan kami dan menurut akan ajaran kami dan amal kami dan keelokkan jalan kami. Itu dia. Siapa yang duk cabut senjata tajam, pisau ke, parang ke, pedang ke, apa ke, buat keluar tunjuk kat kawan macam tu, Nabi kata apa? Falaisa minna. Dia termasuk dalam golongan orang yang tidak ikut ajaran kami. Nabi kata. Sebab Islam tidak pernah ajar suruh cabut senjata tajam tunjuk kat orang macam tu. Islam tidak pernah ajar. Siapa yang duk buat macam tu, maka dia tidak ikut tunjuk ajar kami. Yang ni tunjuk ajar Islam. Faham dia apa? Tak boleh buat lagu tu, tak boleh. Masalah. Haram seorang Islam itu menakutkan dan mengugut saudaranya yang sama Islam dengan senjata, dengan zahir tegah daripada hadis di atas tadi. Faham daripada situ, haram kita bawa keluar parang tunjuk ke orang macam tu. Dan jikalau bergurau sekalipun, walau kana bergurau itu muslim, walau kana bergurau itu sama saudara seribu sebapa, tak boleh. Walaupun adik dengan abang melawak, tak boleh buat lagu tu. Ni pula pak mentua bawa keluar pisau tunjuk kat menantu lagu tu lagi karut. Ada satu kawan telefon baru ni. Kan? Masalah ni tak habis. Kan? Masalah ni tak habis. Satu kawan telefon. Nak dijadikan malang bagi dia. Dia ni convert baru masuk Islam. Kahwin dengan orang perempuan Islam. Kemudian perempuan dia, ia hak Islam pada asal ni. Perempuan dia ni sudah pergi zina pula dengan satu bangsa Hindu ni. Nampak? Suami ni asal daripada orang bukan Islam, masuk Islam, menikah dengan perempuan Melayu Islam. Hak perempuan Melayu Islam ni pula pergi berzina pula dengan bangsa bukan Islam. Jadi sampai berita tu kepada dia, kepada suami ni. Jadi suami sudah marah isteri dia. Bila tanya mula tak mengaku. Bila tanya-tanya lama mengaku. Bila mengaku jadi berkelahi. Bila berkelahi malam tu juga suruh hantar dia balik rumah pak dia. Ni hak Melayu ni. Hak Melayu Islam ni. Tapi tak apalah. Dia pun dia kata dah kata tu dia pun pergi hantar balik lah. Pukul 3 pagi pergi hantar rumah pak mentua. Masa hantar tu cakap dengan Pak Mentua elok. Dia kata lah ni Pak tolong nasihat anak Pak ni, dia buat silap. Yang ni kali kedua dah. Bukan kata kali pertama. Kali kedua dah dia ulang benda yang sama dengan laki-laki yang sama. Pak tolong nasihat. Dia kata yang ni anak Pak, isteri saya. Pak tolong nasihat dia pergi elok balik. Dalam 3-4 hari saya main ambil dia balik. Okey. Dia pun balik main. Tunggu 3-4 hari. Telefon. Tu abang kata tak boleh ambil lagi, tak. Tunggu seminggu. Seminggu tak boleh. Pak Mentua kata tak apa, nanti aku hantar. Sampai 2 minggu. 2 minggu tak main hantar, dia pergi nak ambil. Pergi, Pak Mentua tunggu dengan pisau duduk depan pintu. Pak Mentua sudah tunggu dengan pisau di depan pintu. Jadi dia ni, satu orang bukan Islam, baru masuk Islam. Jadi dia duk bayangkan Islam ni cantik lah. Jadi dia bila dia masuk Islam, dia kahwin dengan satu perempuan Melayu yang memang Islam daripada asal. Tiba-tiba hak perempuan Melayu hak Islam pada asal pergi buat perangai tak elok. Tiba-tiba pak dia pula menyebelahi anak dia pula pergi jadi tak elok macam tu. Tiba-tiba pergi padam pula cerita anak dia pergi buat benda tak elok dan sebagainya. Timbul pula cerita kata dia ni masuk Islam tapi tak mau sembahyang. Dia nak cerita lain pula dah. Nak kambus cerita tak elok dia. Jadi dia telefon kat kita. Dia pun bukan kata orang koman-koman, satu orang profesional. Hak lelaki-lelaki ni. Dia telefon mai kat kita. Jadi duk bunyi tak puas hati lah. Dia kata pasal Pak Ustaz.